rekod daripada sini untuk kita lihat pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi, iaitu yang ketiga, wujudnya syarikat-syarikat perwakilan. Apa itu syarikat perwakilan? Baik, kita tengok dulu ya. Pemodal British dan Eropah membawa masuk modal asing yang besar. Modal tu maknanya duit lah. Duit yang banyak ke dalam negara kita. Oleh itu, mereka telah import barangan secara terus dari negara-negara tertentu. Mengimport ni maksudnya membawa masuk barangan daripada luar, bawa masuk ke tanah Melayu. Siapa yang buat benda ni? Iaitu syarikat-syarikat perwakilan atau dipanggil agency house. Okey, juga dikenali dengan nama gedung perwakilan ataupun crown agent. Mereka memiliki rangkaian keuangan, sistem keuangan, ada insurans, ada syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antarabangsa. Maksudnya, syarikat-syarikat ini sebenarnya daripada luar, tapi mereka telah buka cawangan di sini. Buka cawangan di sini. Dalam bidang apa? Keuangan, maknanya ada bank. Kemudian ada syarikat insurans, ada syarikat perkapalan. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, ini sebenarnya bila sebenarnya ni? Back to 1888, 889, 1890. Ya betul. Mereka masih berlayar guna kapal lagi, betul. Jadi sebab itu diwujudkan syarikat perkapalan. Dan antara syarikat perdagangan itu adalah seperti Boston and Company. Sampai sekarang ada lagi ya. Boston and Company, Boston Battery Estate Agency, Harrison and Crossfield, Guthrie and Company. Nowadays Guthrie menjadi Malaysia punya. Barlow and Company serta Sime Darby. Also Sime Darby Malaysia punya sekarang. Kapal terbang ada, tapi tidak sampai ke sinilah, masih lagi di kawasan barat. Jadi syarikat-syarikat ini mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan pada peringkat tempatan maupun antarabangsa. Misalnya Boston and Company mengurus ekspor getah dan biji timah, malahan menguasai syarikat perkapalan dan keuangan Hong Kong Bank. Jadi inilah syarikat perkapalan ataupun syarikat perwakilan yang wujud di sini. Jadi itulah dia kewujudan syarikat perwakilan. Bila wujud syarikat perwakilan, maka wujudlah sistem keuangan dan insurans. Okey. Baik, wujud sistem keuangan. Okey. So kita nak tengok tentang kita punya pengetahuan Ya, betul. Cikgu setuju Tarun. Sebenarnya sebenarnya kapal adalah cara paling efisien untuk bawa kargo. Ya, betul. Sebab muatan lebih luas, lebih banyak, dan juga lebih selamat. Daripada kapal. Baik. Queen Elizabeth ke tu? Yang mana? Yang ini? Ya, betul. Queen Elizabeth, betul. Baik. Apa itu sistem keuangan dan insurans? Baik. Perbezaan dia, korang kena faham betul-betul. Sistem keuangan bermaksud sistem yang menyediakan tempat ataupun bank untuk simpanan wang, untuk pengeluaran wang dan juga untuk menyediakan pinjaman. Jadi itu sistem keuangan. Ingat, bank sebenarnya buat untung banyak pada pinjaman, loan. Jadi itu 3 kriteria yang biasanya bank tak cetak wang. Bank tak cetak wang. Bank sebenarnya yang betul-betul cetak wang ialah di pihak negara. Bank negara yang cetak wang. Bank-bank biasa ni dia tak cetak wang, tetapi dia menyediakan khidmat simpanan, pengeluaran dan juga menyediakan pinjaman. Dia pinjaman dan keuntungan banyak daripada pinjaman. Baik, itu keuangan. Apa itu syarikat insurans? Baik, insurans ini sebenarnya adalah syarikat yang akan memberi jaminan terhadap sesuatu perkara. Terhadap sesuatu risiko. Maknanya menjamin sesuatu risiko.
Okey, dan tujuan syarikat insurans ini adalah untuk mengurangkan risiko kerugian kepada mangsa. Sebagai contoh, okey, kalau kita lihat macam ada, kalau di pejabat-pejabat ataupun di office ada insurans kebakaran. Every month mereka kena bayar, let's say lah RM200 ke RM300 ke untuk insurans kebakaran. Tetapi selama 3 tahun, 4 tahun beroperasi tak pernah berlaku kebakaran. Tak pernah. Tetapi apabila berlaku kebakaran, maka syarikat itu boleh pergi ke syarikat insurans menuntut pampasan. Iaitu menuntut pampasan supaya apa? Syarikat insurans akan bayar. Jadi syarikat insurans akan kira kerugian dia, let's say lah katakan kerugian tu 1 juta. Maka syarikat insurans akan bayar pampasan kepada syarikat yang terbakar tu, kepada masa kebakaran, dia akan bayar lebih kurang 70%. 60 to 70%, iaitu lebih kurang 600,000 ke 700,000 daripada angka kerugian asal. Jadi bila dia bayar, maka dapatlah mengurangkan kerugian syarikat tu. Jadi kalau kamu tanya, macam mana cikgu, macam mana syarikat insurans boleh bayar duit banyak tu cikgu? Harus ingat, syarikat insurans dia menyediakan insurans atau pampasan tu bukan dari satu company. Lebih daripada 100 company. Lebih. Jadi bayangkan kalau satu company bayar 200. Kalau 10 company, dah berapa? Dah 2,000. Kalau 100 company, dah 20,000 sebulan. Jadi kalau katakan lagi banyaklah simpanan yang dibuat. So duit simpanan tu apa? Syarikat insurans akan pegang. Dia akan pegang, dan apabila berlaku kebakaran atau risiko kebakaran itu berlaku, maka pada bulan itu dia akan bayar kepada syarikat itu. Syarikat itu saja. Ingat kalau ada 100-200 syarikat insurans, syarikat yang berdaftar pada insurans tu, bukan 200 tu serentak terbakar, tak. Satu je terbakar bulan tu. Bulan depan tak ada pun yang terbakar. Bulan next month baru satu je yang terbakar. Jadi daripada situlah syarikat insurans dapat duit dan dia poolkan. Maknanya dia kumpulkan untuk membayar pampasan kepada syarikat yang menanggung kerugian. Jadi itulah peranan insurans. Dan kalau tak jadi apa-apa dah ada duit spare. Well, Zarun, ini masalahnya iaitu kecemasan. Kita tak tahu bila kecemasan. Buatnya kalau katakan lepas 2 bulan, 3 bulan kamu bayar insurans, tiba-tiba terbakar. Maka bila terbakar, adakah kamu guna duit yang baru 2 bulan simpanan, baru RM400? Tapi kalau kamu pergi ke syarikat insurans, baru 2 bulan bayar, terbakar. Syarikat insurans akan bayar RM700,000 juga. RM800,000 juga, walaupun kamu baru 2 bulan bayar. Itu sebenarnya peranan syarikat insurans. Ya, betul. Itulah dia sebenarnya. Serius. Sebab dia bukan berdasarkan apa yang kamu simpan, tetapi berdasarkan berapa yang dia akan bagi. Kalau terbakar, berapa dia bagi. Nampak tak? So, itu peranan syarikat insurans. Dan syarikat insurans di Malaysia ni dah wujud sejak kedatangan British lagi. Jadi inilah dia kalau kita lihat kewujudan sistem keuangan dan insurans. Kalau kita lihat, kuasa barat telah memperkenalkan penggunaan wang ataupun mata wang asing di negara kita. Wang asing di negara kita, especially mata wang perak Spanyol. Ni mata wang perak Spanyol, Spain. Diperkenalkan pada tahun 1580. Ini semasa kerajaan apa? Siapa boleh agak-agak 1580 ni kat tanah Melayu kerajaan apa yang paling besar? Siapa tahu? Melaka dah kalah. Melaka 1511 dah kalah. Portugis pun tak kuat. Sebenarnya pada waktu itu ialah Johor Riau. Yes, Johor Riau. Johor Riau lah yang menguasai kawasan tanah Melayu pada waktu itu, kecuali Melaka. Sebab Melaka masih lagi dipegang oleh Portugis pada waktu itu. Jadi mata wang perak Spanyol telah diperkenalkan pada tahun 1580
Dan okey, mata wang ini telah digunakan di negeri-negeri Melayu dan negeri Selat, dan pada tahun 1897, take note benda ni 1897, British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang. Okey, untuk apa tujuan dia? Mengeluarkan wang kertas ya di bawah ordinan yang ke-8. Nampak tak? Ingat soalan objektif cikgu banyak kali jumpa. Soalan objektif selalu tanya apa tahu? Apakah fungsi ataupun apakah tujuan British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya? Kena ingat, Lembaga Pesuruhjaya Wang ini tugas dia adalah untuk mengeluarkan wang kertas. Jadi, lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan mata wang kertas negeri-negeri Selat. Menyebabkan, ini kesan dia. Soalan pun pernah tanya, apakah kesan pengenalan mata wang kertas negeri-negeri Selat? Bila diperkenalkan mata wang kertas negeri Selat, maka mata wang kerajaan Melayu terhapus. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Tak digunakan lagi. Sebab mata wang kerajaan Melayu kan guna duit emas, duit daripada mata wang kupang. So tak digunakan. Digunakan semua mata wang kertas ini. Nanti British bertukar lah. Macam mati lista. Oh ya ke? Okey, baik. Dan pada tahun 1939, dolar Selat digantikan dengan dolar Malaya. Dah ada nama sendiri. Okey. Satu gold bar ni, gold bar equal to berapa? Gold bar, satu gold bar tu sebenarnya 1 kilo. Kalau 1 kilo gold bar equal to sekarang ni harga dekat 200,000. 200,000 satu gold bar. Dah guna dolar dekat Malaya? Ya, dah ada. Ni nampak ni. Okey, nampak tak? The government of the Straits Settlement. Maknanya, mata wang $1 digunakan di negeri-negeri Selat. Yes, Straits Settlement ialah NNS, negeri-negeri Selat. Guna dolar. Dolar kau. Okey. Dan juga ini, Board of Commissioners of Currency Malaya. Ini $10. Ini $10. Ini Malaya and British. $1. Ini gambar Queen ni. Queen Elizabeth ni. Dan ini ada mata wang 10,000. $10,000 ada $1, $10, $10,000. Besar ni. $10,000 digunakan di Malaya. Digunakan di Malaya. Ya, betul. 7 tahun mata wang asing. Betul. Mata wang asing lama tu. Jadi kalau kita lihat yang ini adalah mata wang dolar Spanyol. Ini dalam bentuk shilling ni lah. Jadi daripada dulu dah ada mata wang kertas, dan oleh kerana kemajuan ataupun kepesatan ekonomi di negara kita ini menyebabkan British memperkenalkan sistem keuangan moden. Ni the government of the Straits Settlement. Ini negeri Selat punya. Baik, memperkenalkan sistem keuangan moden dan insurans untuk melicinkan urusan keuangan. Nenek saya di Chilin tu, kalau jual dapat duit ke? Ya, betul. British menubuhkan sistem, sistem perbankan supaya modal daripada luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. So inilah dia. Betul. Ya, tapi tak disarankan untuk jual sebab kalau jual nilai dia sangat tinggi. So lebih baik simpan. Tak ada dolar selapnya. It's okay. Kalau kita lihat di sini, kamu tengok daripada 1859 lagi dah ada bank, iaitu Mercantile Bank Pulau Pinang. Ini di negeri Selat. Kemudian di Pulau Pinang juga ada Hong Kong and Shanghai Bank Pulau Pinang 1884. Dah ada bank. The Chartered Bank Jalan Raja Kuala Lumpur, back to 1888. Lama. CIMB bukan. Mana ada CIMB zaman ni? Dan Ban Hindley Bank Pulau Pinang pada 1935. So, kalau kita lihat
3 bank berada di Pulau Pinang dan 1 bank berada di Kuala Lumpur. Okay. So ini bank. Ya, mungkin kemungkinan besar. Ya, Pulau Pinang mungkin kaya masa tu. Yes. Dan okay, untuk syarikat insurans yang terkenal ialah seperti syarikat Royal Insurance Company dan Kian Guan Insurance Limited di Pulau Pinang juga, serta Commercial Union di Ipoh. Ini syarikat-syarikat insurans. So, kalau kita lihat di sini, kenapa wujudnya syarikat insurans? Pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20, kapal laut adalah pengangkutan penting dalam sektor perdagangan antarabangsa. Jadi, syarikat perkapalan memerlukan perkhidmatan insurans maritim. Maknanya, satu perkhidmatan menjamin keselamatan pedagang-pedagang dan juga keselamatan barang-barang dagangan. Iaitu insurans maritim. Untuk melindungi kapal dagang dan muatan yang dibawa. Jadi perkhidmatan insurans yang lain ialah insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran, perniagaan dan insurans harta. Kenapa perlu ada untuk melindungi kapal dagang dan muatan yang dibawa macam tu? Baik, harus diingat di lautan terdedah kepada kerosakan satu, lanon satu, bencana ombak dan juga ribut. Jadi, syarikat-syarikat ni tak mau rugi. Tapi diorang tahu kalau katakan kapal ni collapse, kapal ini akan terbenam ataupun terkaram ke akibat bencana ni kan, mereka akan rugi total yang banyak. So, mereka bayar insurans supaya apa? Kerugian itu dapat dikurangkan. Contoh. Katakanlah cikgu sebenarnya adalah pembuat gitar. Cikgu buat gitar. Sehari cikgu keluarkan 10 unit gitar. Sebulan ada lebih kurang 3,000 gitar. Banyak order daripada Amerika. Cikgu pun hantar naik kapal. So, cikgu fikir kalau 3,000 unit gitar ni cikgu hantar ke US ni, nilainya dekat-dekat 200,000 ni. 200,000 ni. Ui, kalau apa-apa hal ni, kalau kapal rosak ke kapal karam ke, habis semua musnah. Jadi cikgu akan bayar syarikat insurans. Saya nak jaminan. Saya bayar ini sebagai jaminan kalau apa-apa hal berlaku pada gitar saya ni semua, maka syarikat kamu akan membayar pampasan kepada saya. So syarikat insurans kata apa? Boleh, tak ada masalah. So dia pun tengok sebenarnya, boleh. Tiap-tiap bulan kena bayar RM300. Baik. Cikgu pun hantar. So bila hantar sana selamat. Bila balik pun selamat. Tak apa. Setiap bulan saya bayar. Next month cikgu hantar. Katakanlah hantar tiba-tiba dalam perjalanan kapal karam. Habis gitar-gitar ni semua masuk dalam laut. Habis. Jadi cikgu pun ambil surat berita. Nampak tak? Pergi kat syarikat insurans. Bagi tahu. Kapal saya sebenarnya, saya punya barang-barang dalam tu semua habis musnah. Jadi saya nak menuntut insurans. Saya nak menuntut pampasan. So dia akan calculate, kerugian 200,000 ya cikgu? Ya, 200,000 rugi saya. Kalau macam tu kami, syarikat kami akan membayar pampasan sebanyak 70% daripada kerugian cikgu. So 200,000 kemungkinan besar dalam 140,000 lah. Boleh cikgu ya? Boleh. At least dapat cover sikit. So taklah rugi total. Itu peranan syarikat insurans. Mengurangkan kerugian kepada pedagang. Boleh faham semua Yes. Tapi tragedi berlaku macam sekali dua kali. Well, bila dia bayar, walaupun tragedi berlaku sekali, tetapi still kita dapat pampasan yang banyak. So, still ada untung lah. Rugi sikit lebih baik daripada rugi semuanya. Betul tak? Rugi sikit lebih baik daripada rugi semuanya. So, itulah peranan syarikat insurans mengurangkan risiko kerugian. So, cikgu harap kamu semua dah faham. Ini fungsi syarikat insurans rupanya. Yes. Baik. So, British telah melakukan perubahan dalam sistem pentadbiran bagi mengurus kegiatan ekonomi dengan cekap. Oleh itu jelas menunjukkan kepentingan
memanfaatkan kekayaan negara melalui permuafakatan semua pihak untuk membangunkan negara. Apa jadi kalau dia bankrupt? Baik, ada soalan. Tapi insurans macam mana dapat wang? Apa jadi kalau dia bankrupt? Sebenarnya, macam cikgu cakap tadi, syarikat insurans bukan dapat daripada company you sahaja. Let's say ada 38 orang dalam kelas ni. 38 orang ni semuanya ada company masing-masing. Jadi semua bayar kepada cikgu tiap-tiap bulan, okay, untuk sebagai insurans. Let's say katakan bulan depan, Adila Arisha pula kata dia nak kahwin. So cikgu sediakan ni duit. Kita semua untuk untuk kamu kahwin. Contoh. Okay. Baik, kemudian okay. Kemudian next month pula katakan pula Tarun tiba-tiba okay, juga nak Kaliana pun boleh. Okay, kita keluarkan duit. Contoh kan umur baru 15 hingus pun meleleh lagi nak kahwin sudah. Okey, baik. Kan hingus meleleh lagi nak kahwin sudah. Okey, baik. Contoh. Baik. So okey, baik, itulah dia yang kita lihat, okey, iaitu berkaitan dengan iaitu pengenalan pentadbiran barat terhadap ekonomi di Tanah Melayu. Iaitu apa? Yang pertama, pentadbiran barat berkaitan ekonomi iaitu perundangan dari sudut tanah dan juga buruh. Kemudian yang kedua, jabatan dan agensi kerajaan, ditubuhkan jabatan dan agensi kerajaan. Yang ketiga, mewujudkan syarikat perwakilan. Ya ke Syazuna? Okey. Baik, dan pewujudan sistem kewangan dan insurans. Okey, baik. Hari ini kita sampai situ saja. Kita tak akan masuk kepada 6.3 kerana cikgu nak membawa kamu kepada soalan-soalan. Nak tengok tak? Kita akan bincangkan soalan-soalan peperiksaan rakan kita. Siapa dia? Tak payahlah bagi tahu nama kan. Okey. So nama dia adalah nama dia bukan nama dia Anu. Anu tu apa? Anu tu ialah sesuatu yang tidak diketahui. Okey. Anu tu ialah sesuatu yang tidak diketahui. Anu. Daripada bahasa Inggeris unknown. Okey. Okey. Jom kita tengok. Okey. Ya, betul tu Tarun. Baik, kita tengok soalan dulu. Okey, soalan dia seperti ini. Okey, cikgu terus pergi kepada bahagian B Terus pergi kepada bahagian B. Iaitu soalan struktur dan esei. So korang tengok. Jom kita tengok. Okey, iaitu ini dia. Okey. Baik, kalau kita lihat di sini, nampak tak? Okey, ini soalan bahagian B. Bahagian B. Korang tengok betul-betul Bahagian B 40 markah. Soalan macam kenal tulisan ni, macam kenal kan? Korang tengok betul-betul. Soalan nombor 1. Pelbagai strategi digunakan oleh kuasa-kuasa barat untuk menguasai negara kita. So, bagusnya pelajar ni dia tulis Belanda, serangan fizikal, dan perjanjian, itu betul. British guna manipulasi dan tipu helah, itu pun betul. Oh, ada yang teka. Kalau tengok tulisan ni pelajar lelaki. Ya, betul. Memang pelajar lelaki. Okey. Siapa nama dia? Okey. Baik. Soalan yang kedua. Korang tengok betul-betul Jelaskan 2 faktor kedatangan kuasa-kuasa barat ke Tanah Melayu. Okey. Yang kedua, penyebaran agama Kristian tu betul. Tapi kenapa yang satu, revolusi perindustrian tu salah? Kenapa ia salah? Okey, sebab revolusi perindustrian, bukan. Revolusi perindustrian bukanlah bukanlah faktor kedatangan kuasa barat tahu, bukan. Sebab revolusi perindustrian berlaku di sana, di Europe. Jadi, apakah sebenarnya faktor kedatangan sini? Faktor kedatangan dia adalah untuk menguasai hasil bumi negara bagi kita kata apa, bagi kegunaan revolusi perindustrian. Itu sebenarnya.
Itu sebenarnya. Don't mention revolusi perindustrian. No. Kamu kena tulis, betul Ali Shafrin, iaitu apa? Kamu kena mentionkan keperluan bahan mentah untuk revolusi perindustrian. Baru betul. Ataupun memerlukan bahan mentah. Itu baru betul. Don't mention revolusi perindustrian. Faham? Okay. Jadi diorang nak apa? Diorang memerlukan bahan mentah untuk revolusi perindustrian. Ya. Tak ada masalah. Sebab soalan ini sebenarnya dia sangat terbuka. Sangat terbuka. Iaitu dua faktor kedatangan kuasa-kuasa barat. Ah, ah. Ya, betul. Sebenarnya ini soalan-soalan ini terbuka. Kamu boleh ambil daripada bab yang ke-6, okey, abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh sebab dia tak mention pun abad ke berapa. Betul tak? Dia tak mention abad ke berapa. Yang paling senang, okey, iaitu okey, kenapa mereka datang? Iaitu kerana 3G. Ingat tak? Cikgu mention 3G. Iaitu gold, gospel and glory. So apa itu goal? Iaitu mereka mahu mengaut keuntungan. Okey, mengaut keuntungan, mengaut hasil bumi. Yang kedua untuk menyebar agama Kristian. Dan yang ketiga iaitu untuk untuk kejayaan dalam bersaing dengan dalam persaingan persaingan antara kuasa penjajah. So itulah dia. Gold, gospel and glory. Jadi itulah sebenarnya. Okey, baik. So ada yang kata, cikgu, ini pun sama. Cikgu, dalam buku teks dia tulis revolusi perindustrian, cikgu. Faktor kedatangan revolusi perindustrian. Ya, betul. Tetapi kamu kena bina ayat jawapan. Kena bina ayat jawapan. Kalau revolusi perindustrian saja, kenapa? Apa faktor dia? Sebab tu kena tulis ayat jawapan, iaitu apa? Okey, iaitu memerlukan bahan mentah untuk revolusi perindustrian. Baru betul. Walaupun dalam buku teks tulis revolusi perindustrian saja. Tengok konteks soalan. Tengok konteks soalan. Faktor kedatangan kuasa-kuasa barat. Nampak tak? Yang kedua, penyebaran agama Kristian. Kamu tak, okey, ada pelajar ni kan? Dia tak tulis pun agama Kristian. Tak. Dia tak tulis pun agama Kristian. Tapi dia kata penyebaran agama Kristian. Kalau revolusi perindustrian, memerlukan bahan mentah untuk keperluan revolusi perindustrian. Baru betul. So dia terlalu umum. Terlalu umum. Yes, betul. Baik. Soalan yang ketiga. Jom kita tengok. Nyatakan dua tujuan pembinaan kapal wap dapat bergerak tanpa sokongan angin. Okey. Baik. Soalan dia, tujuan. Why membina kapal wap? Why? Sebab dia lebih laju dan efisien. Dan satu lagi, ia betul tarut boleh membawa muatan yang lebih banyak. Sebab tu dibina kapal wap. Bukan bina kapal wap supaya dapat bergerak tanpa sokongan angin. Bukan. Okey. Kan. Jadi, tujuan pembinaan dia adalah lebih laju dan efisien. Jawapan pertama tak ikut soalan. Betul. Ya, betul, Cobra. Kena mentionkan ayat yang penuh. Yes. Baik, so satu lagi, iaitu apa? Lebih laju dan efisien, dan satu lagi membawa muatan yang lebih banyak. Baik, soalan yang keempat. Tengok betul. Apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotism terhadap generasi masa kini? Cikgu rasa budak lelaki kalau setakat soalan kebat ni macam makan kacang aja. Dia akan buat apa? Macam-macam. Membuat kempen sayangilah Malaysia, memasang bendera Malaysia di sekitar perumahan. Ini memang makan penuh lah.
Kebat kan? Okay. Akhir jawapan sama je. Ya kan? Akhir jawapan sama je kan? Jadi, memang kebat memang macam itulah. Laki memang jawapan senang. Laki memang laki. Jantan tak guna. Baik, seterusnya. Berguna. Okey, baik. Baik. Korang tengok satu lagi ya. Okey. Okey, pada pendapat anda, mengapakah negara-negara barat tersebut berminat untuk meluaskan kuasanya ke Asia Tenggara? Tengok ayat pelajar ini. Pada pendapat saya, bagus. Okey, ikut dia punya skema. Pada pendapat saya, Asia Tenggara mempunyai sumber hasil yang kaya serta lokasinya yang strategik, menyebabkan negara-negara barat berminat untuk meluaskan kuasanya ke Asia Tenggara. Bagus. Nampak tak di situ ada 2 point. Sebab tu dia beri 2 markah. Okey, memang markah ni, soalan ini pun memang markah penuh dia 2 je. Sumber hasil yang kaya, dan lokasi yang strategik. Disambung je. Dapat 2 markah. Okey. Boleh faham Cikgu nak tunjukkan supaya apa tahu? Kamu dapat idea. Oh, macam ni jawabnya. Oh, senang rupanya. Macam tu. Kalau saya buat, saya dapat 1 markah. Oh, cikgu. Kan? Kalau buat 2 ayat pun boleh je kan? Boleh je. Kalau buat 2 ayat pun boleh. 2 ayat pun, as long as 2 point, dapat 2 markah. Ini pun sebenarnya 2 ayat. Ya, betul. Kan? Ini 2 ayat. Ini 2 ayat sebenarnya, tapi digabungkan menggunakan apa? Menggunakan kata hubung apa? Mana kata hubung dia? Ini belajar BM, kalau tak tahu kata hubung ni, aku sebat seorang-seorang. Ya, betul Tarun. Serta. Serta tu kata hubung. Iaitu ayat yang pertama, Asia Tenggara mempunyai sumber hasil bumi yang kaya. Okey, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, lokasi dia yang strategik menyebabkan negara barat berminat. Gabungkan dengan perkataan serta. So sebenarnya 2 ayat. Dapatlah 2 markah. Faham? Ini bijaklah dia ni. Bijak dia ni. Ada bau-bau mushroom kat situ bila sebut bijak. Okey, baik, seterusnya. Okey. Soalan objektif pula kan. Okey. Okey, kita tengok di sini. Ini yang best. Jom kita tengok. Okey. Terdapat beberapa faktor perluasan British di Pulau Pinang. Faham? Bila faktor perluasan British di Pulau Pinang, ini bab berapa? Bab 2. Perasan tak tadi? Yang mula-mula bab 1. Yang ini bab 2. Soalan akan susun ikut bab. Percayalah. Baik. Soalan A. Senaraikan 3 faktor pertapakan British di Pulau Pinang. Sayangnya pelajar ini dapat 2 markah saja. Sepatutnya dapat 3. Kenapa ya? Jom kita tengok. British ingin Pulau Pinang kerana berada di lokasi yang strategik antara India dan China melalui Selat Melaka. 1. Selain itu, pertapakan British di Pulau Pinang akibat daripada pemerintahan Sultan Kedah yang menghadiahkan Pulau Pinang sekiranya memberi bantuan tentera. Okeylah, boleh terimalah dulu. Yang ketiga dia, faktor yang sesungguhnya adalah untuk menghalang kuasa-kuasa lain yang cuba menguasai negeri-negeri Melayu. Sebenarnya yang ketiga ni, ini adalah faktor-faktor bagi apa? Bagi negeri Melayu tidak bersekutu. Ini faktor untuk bab yang keempat. Ya, yang terakhir itu salah. Yang terakhir itu salah. Yang terakhir itu memang fakta, tapi fakta untuk bab 4. Ini soalan bab 2. Nampak tak? Ya. Jadi, sepatutnya kamu tambahkan satu lagi. Ya. Iaitu pelabuhan. Nak menjadikan Pulau Pinang sebagai pelabuhan persinggahan. Lepas tu juga untuk menjadi pangkalan tentera. Pangkalan tentera British. Macam itulah. Cikgu, kalau saya letak kedudukan strategik saja boleh ke? Boleh. Kalau nak letak kedudukan strategik saja boleh. Tapi 1 markah lah. Dia nak bagi 3 markah, yang kamu bagi 1. Kenapa? Kalau dia bagi 3 markah, kamu bagilah 3. Ikut peruntukan markah tu.
insecure tengok jawapan lelaki, budak lelaki. Boleh, asalkan ianya tepat. Kalau ganti isi dengan huraian boleh ke? Boleh juga. Kita baik tak lebih. Saya yang jawapan panjang pun dapat kosong. Alamak Izzah. Nanti kita tengok ya. Kena letak antara Cina dan melalui Selat Melaka. Tak, maksud saya kena letak antara India dan China melalui Selat Melaka. Okey. Kalau letakkan kedudukan strategik sahaja, boleh ke? Okey. Boleh, tapi dia tak menarik. Maknanya seolah-olah kamu tak nak huraikan. So, lebih baik huraikan. Okey, baik. Baik. Okey, baik. Yang kedua, okey kita tengok yang B guna buku teks, Kalau jawab betul tapi tak ada dalam buku teks terus salah. Okey, baik. Baik, kita tengok B1. Apakah peristiwa yang membawa kepada penghentian penghantaran bunga emas oleh Sultan Kedah kepada Siam? Baik, harus diingat, fahami cerita bahawa peperangan, peristiwa yang membawa, ayat dia, peristiwa yang membawa kepada penghentian penghantaran bunga emas ialah peperangan yang berlaku di antara Siam dan Kerajaan Burma. Kerajaan Burma, iaitu Perang Siam Burma. Perang Siam Burma. So kalau kamu, cikgu tahu masa ni kamu tak tahu, aduh aku tak ingatlah kerajaan apa tu Burma tu Myanmar lah kan, betul. Cikgu tahu pelajar ni mungkin masuk ini peperangan yang berlaku di antara Siam dan kerajaan lain. Harap-harapnya dapatlah 1 markah ataupun setengah markah. Harap-harapnya lupalah kerajaan tu apa. Kerajaan tu Burma. Alamak. Okey, ini ada satu dia kata apa? Boys always like sebelum exam main, but girls struggle study and end up lelaki lebih skor daripada perempuan. Okey. Boleh terangkan teori tu? Okey. Mungkin pelajar-pelajar lelaki mungkin boleh terangkan. Okey, atau pelajar-pelajar perempuan mungkin boleh terangkan teori tu teori. Is it true? Okey. Kan? Kerajaan Kedah mengetahui bahawa Siam meletakkan Kedah dalam negeri naungan Siam. Mengetahui bahawa Siam meletakkan Kedah dalam negeri naungan Siam. Apa tu? Kebetulan ke? Power. Ada lagi yang power tidur dalam kelas tapi bila cikgu tanya soalan dia jawab semua. Itu lagi power lah Tarun. Okey. Baik, okey soalan nombor 1 ada kata kerajaan Kedah mengetahui bahawa Siam meletakkan. No. Sebenarnya perang sebab apa Kedah menghentikan penghantaran bunga emas kepada Siam ialah kerana berlakunya perang Siam Burma. Itu memang fakta dia. Perang Siam Burma. Baik, soalan yang kedua. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Kedah untuk mengatasi masalah tersebut? Diperuntukkan 2 markah, tapi dia dapat 1 saja. Why? So kita tengok Sultan Kedah meminta bantuan SHTI untuk mempertahankan Kedah daripada ancaman Siam. Okey, baik. Apa lagi? Apa lagi yang sepatutnya kamu tambah? Okey. Sebab boleh tak ingat isi lain. Betul. Okey, tindakan yang dilakukan oleh Sultan Kedah. Yang pertama, Sultan Kedah meminta bantuan SHTI untuk mempertahankan Kedah daripada ancaman Siam. Jadi kamu kena sampaikan lagi, huraikan dia iaitu Sultan Kedah meminta Francis Light untuk menyampaikan permintaan Sultan Kedah kepada Gubernur SHTI. Itu sebenarnya. Dan Francis Light, boleh sambung lagi, Francis Light berjanji bahawa SHTI akan memenuhi permintaan Sultan Kedah. Boleh je, tak ada masalah. Kamu nak huraikan situ, huraikanlah. Huraikan, tak ada masalah. Minta Francis Light sampaikan, boleh. Dapat lagi nada markah. Kenapa kamu berhenti kat situ? Jangan berhenti, teruskan. Bukan, Sultan Kedah meminta bantuan Francis Light untuk menyampaikan permintaan. Permintaan Sultan Kedah untuk mendapat bantuan SHTI dalam menghadapi ancaman Siam. Itu sebenarnya Baik.
Kita tengok yang ke bawah ni, iaitu soalan ketiga. Nampak tak? Ini yang sebenarnya keadaan yang kita tak nak berlaku. Ini keadaan yang kita tak nak berlaku. Di mana kita beria-ia bagi sampai 4, dapat 1. Penat okay. Penat Okay, ada pelajar tu bagi tahu, cikgu jangan marah Cikgu tak marah. Malah cikgu suka sebab apa? Masih ada masa untuk kita belajar. Dan semua orang dapat tahu. Oh, aku pun pernah buat macam ni lah. Rupanya salah. Okey, jom kita tengok. 3 Sejauh manakah pentadbiran yang sistematik dapat memajukan sebuah negara? Beri pendapat anda. Okey, tiba-tiba nombor 1, sampai kejatuhan negara kepada kuasa luar. 2, sampai menjadi pentadbiran yang ketat keselamatannya. 3, pedagang akan berasa selamat untuk berdagang. 4, sampai menjadi kerajaan yang terkenal. Why sampai? That's why sampai. Sebab soalan ni sejauh manakah? Jadi dijawab apa? Sampai bila? Sampai mana? Baik. Baik. Sampai yang macam tu. Bukan. Okey. Cikgu tahu soalan macam ni keluar. Tapi macam mana nak jawab, cikgu? Okey. Begini. Meh cikgu terangkan. Okey. Soalan sejauh manakah? Dia kata sejauh manakah tu? Sejauh manakah ni sebenarnya ialah bukan. Sejauh manakah ni sebenarnya bermaksud bagaimanakah? Sebenarnya. Ya, bagaimanakah? Bagaimana? Okey. So sejauh manakah tu sebenarnya adalah sama dengan bagaimanakah. How. Take note benda ni. Kalau sejauh manakah maknanya bagaimanakah. Itu sebenarnya. Cuma dia gunakan perkataan yang berbeza. Dia twistkan dekat situ. Menyebabkan kamu pun, sampai situ. Sampai sini. Nasib baik tak tulis sejauh manakah? Sampai KL. Lepas tu sampai ke Johor Bahru. Nasib baik tak ada macam tu. Baik. So, okey, bukan nak mengutuk siapa-siapa Tapi okey, ingat, seseorang yang matang, yang mature adalah orang yang boleh tertawakan kesalahan dia sendiri. Maknanya dia kata, lah salah rupanya. Kan, dia tak marah dengan kesalahan tu. Dia kata, lah apalah aku boleh silap. That's what we call mature. Kesalahan dia sendiri, dia boleh tertawakan kesalahan dan dia mengaku salah dia. Itu mature. Jadi, so jangan risau. Okay, be mature. Maknanya, lah, aku pun pernah buat macam ni. See? Inilah mature. Yeah, okay. Baik. Macam saya ada. Okay, jom. Sejauh manakah pentadbiran yang sistematik dapat memajukan sebuah negara? Okey. Sejauh manakah pentadbiran yang sistematik? Okey, cikgu ambil ayat balik Baik, sejauh manakah pentadbiran? Okey, pentadbiran yang sistematik. Okey, dapat membangunkan negara Cikgu pun lupa ayat ni. Membangunkan negara ke? Betul. Betul ke? Ke dapat memajukan negara? Okey, dapat memajukan negara. Okey, memajukan negara. Baik. Okey. So kalau kita lihat di sini, sejauh mana dapat memajukan sebuah negara. Okey, betul. Baik. Sebenarnya ada beberapa perkataan yang biasanya pelajar tak tahu. Baik. Sejauh manakah ni apa sebenarnya? Itu satu. Pentadbiran yang sistematik, apa benda yang sistematik ni? Itu dia tak jelas. Bila kamu tak tahu makna perkataan dalam soalan tu, macam mana kamu nak jawab? Sebab kamu tak tahu sistematik tu apa, sejauh mana tu apa. Kemudian kamu akan kata apa? Soalan ni nak apa sebenarnya? You see? Itu problem. Sebab itu kena tahu soalan tu nak apa. Baik, kita mudahkan. Sejauh manakah maknanya bagaimanakah. Ya, bagaimanakah
pentadbiran. Ya, pentadbiran yang. Kalau sistematik maknanya apa? Pentadbiran yang teratur. Pentadbiran yang teratur, yang kemas. Okey, yang kemas dapat memajukan negara. Itu sebenarnya. Ada dalam buku tak kerja buku tak? Ini adalah kebat. Ini soalan kebat. Ya. Baik. Bagaimanakah pentadbiran yang teratur kemas dapat memajukan negara? Okey, iaitu kita boleh bagi tahu. Okey, mula-mula sekali kita tengok pentadbiran yang kemas tu macam mana? Okey. Pentadbiran yang teratur yang kemas ni macam mana? Korang boleh ambil kertas dan boleh ambil ni boleh ambil kertas dan juga catat kan okey. Semua suruh semua orang buat soalan ni. Boleh ambil. Okey, ambil. Kita sama-sama belajar. Kan untung macam ni. Jom ambil. Okey. Sejauh manakah pentadbiran sistematik dapat memajukan negara? Maksudnya okey, bagaimanakah pentadbiran yang teratur kemas dapat memajukan negara? Baik, first kita cari keywords dia. Pentadbiran yang teratur macam mana? Maknanya, okey, function, but bila exam bilang semua mungkin jugalah. Okey, so dapat majukan negara. Tak, kita tengok dulu. Okey, soalan ni nak 4 markah. Okey, pentadbiran yang teratur bagaimana? Okey, first sekali, okey, iaitu bila pentadbiran yang teratur, okey, kita tahu bahawa iaitu kita kata sebagai pembesar. Okey, iaitu organisasi, ya. Organisasi pentadbiran. Okey, organisasi pentadbiran negara. Okey. Okey, organisasi pentadbiran negara teratur. Mentionkan. Okey, organisasi pentadbiran negara yang teratur. Okey. Yang teratur menjadikan pentadbiran itu cekap. Okey, melahirkan ataupun menjadikan pentadbiran ataupun melahirkan ke menjadikan pentadbiran itu cekap. Okey, itu cekap dan berkesan. Okey. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya organisasi pentadbiran negara yang teratur, okey, itu pentadbiran sistematik. Okey, menjadikan pentadbiran itu cekap dan berkesan. Panjangnya jawapan, ya. Panjangnya jawapan, kamu jangan tengok yang ni tau. Kamu tengok garisan tadi kan dan soalan pelajar tadi kan. Okey, macam pendek-pendek je. Bukan. Sebenarnya tulisan pelajar itu yang terlalu besar. Font 16 kot. Patut font kecil sikit baru panjang. Ni font 16. Apa dah. Baik, seterusnya. Baik. Okey. Betul tu. Okey. Baik. Pentadbiran teratur kemas dapat majukan negara. Organisasi pentadbiran negara. Pelajar tu. Okey, pelajar tu ya. Organisasi pentadbiran negara teratur menjadikan pentadbiran itu cekap dan berkesan. Okey. So kita boleh buat lagi. Iaitu pentadbiran yang berkesan. Okey. Pentadbiran yang berkesan tadi ya, sambungan daripada tadi. Okey, pentadbiran yang berkesan dapat melicinkan urusan pentadbiran ataupun urusan pemerintahan kerajaan. Okey, so itu dia. Dapat melicinkan urusan pemerintahan kerajaan. Kemudian yang ketiga, kita boleh ambil lagi. Okey, harus ingat soalan tadi tu dia berbentuk poin dari 1, 2, 3, 4. Sebab tu cikgu tak bina ayat. Tapi kalau dia tak ada nombor, kamu kena bina ayat tahu. Kena bina ayat. Baik. Organisasi pentadbiran negara yang teratur menjadikan pentadbiran itu cekap dan berkesan. 1. Pentadbiran berkesan dapat licinkan urusan pemerintahan kerajaan. Baik. Kemudian kita teruskan. Okey, iaitu pentadbiran. Kita ambil pentadbiran sistematik dia.
Okey, pentadbiran yang sistematik. Okey, sistematik membantu. Membantu ataupun kita dah kata dapat membantu, okey, dapat membantu rakyat. Okey. Okey, dapat memudahkan. Memudahkan rakyat berurusan, okey, di pejabat kerajaan. Ya. So, dapat memudahkan rakyat berurusan di pejabat kerajaan. Okey, dan okey. So, okey. Kita boleh ambil satu lagi, okey, pentadbiran yang berkesan, pentadbiran sistematik. Okey, dapat memudahkan rakyat berurusan. Nombor terakhir tu betul ke? Bolehlah. Bolehlah. Pentadbiran yang teratur jadi cakap kesan, pentadbiran berkesan dapat licikkan urusan pemerintahan kerajaan, dapat memudahkan rakyat berurusan di pejabat kerajaan, dan satu lagi, okey. Okey. Pentadbiran sistematik ini, okey. Okey, dapat meningkatkan okey, imej negara sebagai negara maju. Okey. So, dapat meningkatkan imej negara sebagai negara maju. So, juga so point dia kat mana kat sini? Point dia adalah okey, iaitu pentadbiran okey, teratur itu menjadikan pentadbiran itu cekap, okey, dan berkesan. Yang kedua, pentadbiran berkesan dapat licinkan urusan pemerintahan kerajaan. Yang ketiga, pentadbiran sistematik dapat memudahkan rakyat berurusan, okey, di pejabat kerajaan. Dan yang keempat, pentadbiran sistematik ini dapat meningkatkan imej negara sebagai negara yang maju. Okay. Memajukan ekonomi negara, pentadbiran sistematik dapat memajukan ekonomi negara. Boleh jugalah. Menjadi kerajaan yang terkenal, menjadi kerajaan yang terkenal logik Tak logik. Tak logik. But the best part is soalan dia, jawapan dia lah. Sejauh manakah tu dia jawab dengan sampai kerajaan terkenal, sampai. Agak-agak sampai tak jawapan dia? Jawapan dia tak sampai, sebab tu dapat 1 markah. Okay. Kesian pelajar tu. Okay. Namun nasib baik cikgu tak mentionkan nama pelajar tu ya. Okay. So cikgu harap jangan serik lah. Cikgu bukan roasting, tapi kamu macam cikgu cakap tadi, seseorang yang mature, okay, kita akan gelak sama-sama terhadap kesalahan diri kita. Kita akan gelak. That's what we call matang, mature. Okay. So cikgu nak ajar kamu supaya kamu lebih matang, lebih relax. Okay. Itu bukan untuk melaksanakan. Okay, contohnya. Okay. Okay, menguruskan hal. Okay. Yang sistematik dapat meningkatkan. Okay, contohnya mereka sebagai negara yang sangat maju dan mantap oleh UN. Boleh juga, tapi sebenarnya bagaimana? How? Okay. How? Jadi, jawapan kamu, Hemendran, sebenarnya tidak menjawab soalan. Sebab tu kena hati-hati. Soalan K4 ni nampak mudah, tapi sebenarnya paling penting nak jawab soalan. Kehendak soalan tu penting. So kalau kehendak soalan tu yang ini, sejauh manakah kamu jawapan dia sejauh itu, sejauh ini, memang tak sampai lah. Kena faham sejauh manakah tu apa? Bagaimana? How? Pentadbiran teratur itu maknanya pentadbiran yang organisasi pentadbiran negara yang teratur menjadikan pentadbiran itu cekap. Bila pentadbiran itu berkesan, cekap, dapat licinkan urusan pemerintahan. Kemudian pentadbiran sistematik juga dapat mudahkan rakyat berurusan. So itulah sebenarnya. Soalan ini soalan paling kebat dalam seumur hidup saya. Okey. Baik.
Cikgu sokong. Sebab mungkin soalan ini soalan paling kebat dan soalan inilah soalan yang paling kamu sebat. Kasih sebat. Okey, baik. Ya, kasih sebat. Berpotensi melahirkan kerajaan yang matang. Okey, baik, bagus. Tak logik je. Yang tak logik. Mana je kerajaan matang? Kerajaan ni maju. Okey, nampak tak ni? Okey. Out of nowhere. Maknanya jawapan dia out of nowhere. Sampai kejatuhan negara, sampai menjadi pentadbiran, pedagang berasa selamat. Macam mana tiba-tiba wujud pedagang? Itu satu. Sampai menjadi kerajaan terkenal. Sampai. Okey, so jawapan saya 2 markah. Ya, 2 markah. Okey. Baik. So inilah dia soalan-soalannya. Okey, seterusnya. Ada soalan lagi tak cikgu? Ada rasanya. Ni dia. Okey, soalan seterusnya. Ada ke soalan ni? Ini soalan esei. Kita tengok soalan ni, struktur. Okey, soalan struktur. Okey, jom kita tengok. Okey. Jelaskan perkembangan yang berlaku di dalam dan luar Eropah yang menggalakkan kedatangan kuasa barat ke Asia Tenggara. Nasib baik dia dapat full mark. Negara Eropah mengalami revolusi perindustrian bagus. Serta pembukaan terusan Suez di luar Eropah menggalakkan kedatangan kuasa barat ke Asia Tenggara. Yes, ada banyak revolusi perindustrian, kemudian juga pembukaan terusan Suez, penciptaan kapal luar, kemudian juga industri mengetin makanan. Okey, so banyak. Memang banyak perkembangan di luar tu yang menggalakkan kedatangan kuasa barat ke Asia Tenggara. Memang banyak. Okey, bagus jawapan-jawapan ini ya. Cikgu nampak, cikgu rasa sebenarnya frankly speaking, cikgu berpuas hati dengan jawapan pelajar ini. Okey. Kerana apa? Dia menggunakan teknik-teknik yang kita belajar, kemudian dia applykan dia, so cikgu berpuas hati. Okey, cikgu berpuas hati sebenarnya. Baik. Terangkan 3 langkah. Soalan C, terangkan 3 langkah-langkah untuk memelihara negara kita daripada ancaman kuasa luar. Cuma cikgu nak tanya pada pelajar ni lah, siapa yang buat soalan ni? Siapa yang buat soalan ni? Cikgu sekolah ke? Cikgu sekolah akan buat sendiri Ketua panitia ke apa? Kan. Sepatutnya soalan ini perlu okay. Soalan ini perlu dihantar kepada ketua panitia untuk disemak tau. Sebab ada kesalahan tata bahasa. Tengok soalan tu, apakah kesalahan tata bahasa dia? Okay. L, apa? L besar tu, salah. 3 langkah-langkah. Kalau 3 langkah je lah. Sebab lebih. Kalau nak terangkan langkah-langkah. Ini terangkan 3 langkah-langkah. Dah banyak dah. 3 dah banyak. Langkah-langkah lagi. Yeah. Nampak tak? Belajar sejarah dapat belajar BM. Dah. Okay. Nasib korang lah. Kan? Cikgu sejarah korang, cikgu BM juga. Okey, baik. Terangkan. Tak tahan dia. Ya, okay. 3 langkah untuk memelihara negara kita daripada ancaman kuasa luar. Baik, antara langkah-langkahnya kita perlulah bekerjasama dengan negara luar seperti menjual hasil bumi kita dan membeli barangan negara luar untuk mengadakan silaturahim. Bagus. Selain itu kita boleh hidup dalam negara yang berbelang kaum agar tiada ketegangan antar dengan kaum lain. Betul. Seterusnya kita selalu dia nak berkenaan patriotism agar dapat meningkatkan patriotisme negara. 3 markah dia dapat full mark. Macam cikgu cakap, budak lelaki. Kalau soalan kebat yang senang macam ni, memang dia sebab dapat markah penuh je. Kalau budak perempuan, ya Allah. Apa lagi Apa lagi Tak percaya tanya Adilah. Tak percaya tanya Syazwina. Begini-gini dia nak buat soalan. Nak jawab. Macam mana? Betul Okey. Baik. Dan soalan yang baik. Revolusi. Adalah suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh. Pada pendapat anda, bagaimanakah perubahan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar ke arah membentuk negara yang maju? Okey, baik. Kita tengok jawapan dia. Pada pendapat saya, kita boleh menjual hasil bumi di negara kita kepada negara luar seperti Britain, China, Arab dan juga India.
ini dapat menaik taraf ekonomi negara serta dapat membentuk negara yang maju. Satu je. Kamu tahu satu je kenapa? Sebab kamu tak menjawab soalan. Cuba tengok betul-betul soalan dia pada pendapat anda. Bagaimana perubahan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar? Apa hal pelajar nak jual hasil bumi? Apa hal seorang pelajar nak jual hasil bumi? Pelajar belajar je lah. Apa hal tiba-tiba pelajar nak suruh jual hasil bumi ke negara lain? Nampak tak kat situ? Tak, bukan cikgu marah, tapi cikgu macam kenapa macam tu? Nak bayar untuk universiti. Nampak tak? So, bermakna pelajar ini dia tak go through soalan betul-betul. Soalan tanya, kenapa bagi markah untuk fakta yang salah? Dia bagi satu sebab dapat menaikkan taraf ekonomi itulah. Membentuk negara yang maju. Ya, itu dapat membentuk negara maju itu satu je. Itu pun membentuk negara maju itu hanyalah huraian. Bukan fakta, huraian. Fakta memang dah salah dah. Fakta memang dah salah dah. Kan? Jadi, bagaimana perubahan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar untuk membentuk negara yang maju? Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu. Bersungguh-sungguh dalam mendalami ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberi keutamaan kepada ilmu sains dan ekonomi ataupun sains dan teknologi untuk membangunkan negara. Yang itu. Bagaimana seorang pelajar? Pelajar tugas apa? Iaitu, pertama, mendalami ilmu lah. Bersungguh-sungguh mempelajari ilmu. Yang kedua, mendalami ilmu yang berkaitan sains dan teknologi supaya dapat membantu memajukan negara. Itu tugas pelajar. Itu sebenarnya konteks pelajar. Membuat kraft tangan dan menjual perniagaan, menjual hasil tangan kepada pelajar asing. Itu bukan tugas pelajar. Tugas pelajar belajar je. Yang kau pergi mention suruh buat kraft tangan, kenapa? Bukan kraft tangan. Pelajar-pelajar macam kau orang ni suruh buat kraft tangan. Bukan kraft tangan. Keras tangan ada lah. Bukan kraft tangan. Keras tangan. Jadi, Jadi, jangan. Keras tangan tu nanti. Baik. Keras Jap. Haus lah pula. Baik. Sedap juga. Minum air boost. Iklan sekejap. Minumlah air boost. Baik. Okey. Minum lagi. Okey. So, apa yang pelajar kena buat? Ingat, jangan korang memandai-mandai yang kata apa, pelajar kena jual hasil bumi, pelajar kena meningkatkan pentadbiran negara, pelajar kena membuat hubungan diplomatik. Dia kena tahu siapa yang kena buat? Pelajar. Okey? Betul. Jadi kamu kena ambil sudut pelajar. Apa yang pelajar boleh buat untuk membantu membentuk negara yang maju? Pertama, mendalami ilmu ataupun belajar bersungguh-sungguh sehingga mencapai kecemerlangan. Yang kedua, mempelajari ilmu sains dan teknologi bagi memajukan negara di masa hadapan. Yang ketiga, mematuhi undang-undang dan peraturan negara supaya negara terus kekal merdeka, berdaulat dan maju. So satu dengan dua sama. Satu sebenarnya berusaha belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua, pilih subjek ni, sains dan teknologi untuk memajukan negara pada masa hadapan. Yang satu, belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, kena belajar sains dan teknologi. Yang ketiga, patuhi peraturan dan undang-undang negara supaya negara kekal, berdaulat, merdeka dan maju. Itu je pelajar yang boleh buat. Pelajar nak buat apa lagi? Itu je lah. Nampak? Dapatlah 3 markah. Taat pada raja. Mematuhi peraturan tu merangkumi semua. Mematuhi peraturan tu maknanya apa? Taat kepada raja. Setia pada negara.
itulah dia maknanya mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Ya, betul. Itu semua termasuk dalam undang-undang dan peraturan negara. Ya, solat 5 waktu. Ah, pelajar tak ada kuasa dalam ni sebab tu tak logik kan? Ya, betul. Pelajar tak ada kuasa nak menjual hasil bumi. Kan? Nak deal dengan Britain, dengan China, dengan Arab. Cakap bahasa Inggeris pun pelat-pelat. Nak lagi pula nak berapa? Nak deal dengan Britain. Kan? Jadi, kena bagi jawapan dari sudut pelajar. So, kesimpulannya, okay. Kesimpulannya pelajar ini, okay, dia bagi tahu, pelajar ini bagi tahu cikgu, sebenarnya soalan terakhir ni dia tak cukup masa, okay, untuk buat jawapan. Tetapi harus diingat, okay, nak buat jawapan mesti faham soalan tu nak apa, dan yang kedua soalan tu daripada sudut siapa. Kalau bagaimana perubahan yang perlu dilakukan oleh seseorang pemimpin, kalau pemimpin banyak. Pemimpin memang banyak, buat hubungan diplomatik, buat hubungan perdagangan, okey, kemudian apa, meningkatkan meningkatkan teknologi, okey, menaikkan dana untuk memajukan teknologi. Pemimpin memang banyak. Tapi bila fokus kepada seorang pelajar membentuk negara yang maju, dia punya usaha tu terhad lah. Belajar bersungguh-sungguh, okey, mendalami ilmu yang penting-penting ni, kemudian juga patuhi peraturan. Itu je lah yang boleh buat. Betul tak? Tu je. Tak logik kalau suruh pelajar menjual hasil bumi macam ni. Ataupun memerintah negara. Tak boleh. Tak boleh. Tak logik. Nampak tak? Soalan kebat mesti dijawab dan jawapan dia mesti relevan dan logik. Okay. Macam ni kita kata sekali imbas kan. Oh, memanglah logik kita boleh jual hasil bumi. Tapi adakah itu yang soalan nak? Seorang pelajar takkan pelajar jual hasil bumi macam tu. So, okay, cikgu nak remind kamu semua, fahami soalan dan juga kehendak soalan dan barulah bina ayat jawapan yang betul. But frankly speaking, cikgu berpuas hati dengan pelajar ini, jawapan pelajar ini, dan cikgu rasa dia telah berusaha dengan sebaiknya. Dia dah berusaha dengan sebaiknya. So, cikgu rasa satu kepuasan tengok jawapan kamu. Okay, Aini jawab kebat question. Okay, baik. Dia dapat berapa? Dia tak banyak. Okay, dalam 61 macam itulah. Okay, mungkin dia banyak hilang markah kerana soalan esei dia tak jawab. Ada kehilangan sikit lah. But it's okay. It's okay. Okay, yang penting, okay, cikgu dah nampak. Cuma kamu kena cekap lagi, iaitu bina ayat jawapan tu kena cepat lagi. Cepat tapi jelas. Macam korang tengok tadi kan. Tengok jawapan dia. Kau tengok. Korang tengok ni. Soalan tu, font dia 12. Kau tengok dia punya jawapan. Font tu mau 13 atau 14. Macam mana tak makan ruang banyak? Okay. Macam mana tak makan ruang banyak? Font pelajar ni pun 14. At least 14 ni. Font tulisan typing soalan tu pun baru 12. Okay. Baik. So, cikgu rasa itu yang cikgu sempat untuk bincangkan pada malam ini. Dan kalau ada pelajar-pelajar lain yang dah dapat soalan, dah dapat soalan dan jawapan, nak bincangkan dalam kelas kita, boleh snap gambar dan send pada cikgu. Kita boleh bincangkan dalam kelas sama-sama. Supaya kamu kena tahu bila kamu kongsikan ni, bermakna kamu juga mendapat kebaikannya nanti. Dan rakan-rakan pun dapat kebaikan. So, kalau ada soalan, boleh kongsikan dengan cikgu. Ya. Okay, dalam bentuk kertas soalan itulah, snap gambar dan send kepada cikgu. Okay, untuk kita bincangkan dalam kelas. Okay, supaya semua boleh faham cara macam mana nak jawab soalan. Itu paling penting. Okay, so cikgu rasa itu saja pada malam ini. Seronok